Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Sekali lagi dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kelas kita yang ke-18 kalau tak silap saya. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kepada kuliah kita pada malam tadi pada syarat-syarat sah berjamaah, syarat-syarat sah berjamaah. Okey. Kepada yang menulis salam, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kepada semua yang menonton siaran langsung kuliah pengajian kitab Safinatun Najah yang dibawakan khas oleh page saya lah. Baik. Malam tadi kita berhenti kepada syarat yang ke-6 daripada syarat-syarat syarat-syarat sah sembahyang berjamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab. Syarat sah sembahyang berjamaah itu ada 11 semuanya. Jadi malam ni kita sambung ke syarat yang nombor syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. وأن يجتمع في مسجد أو في 300 زراء تقريبا. وأن يجتمع في مسجد, bahawasanya imam dan makmum tu tadi berkumpul di dalam satu masjid. Atau fi 300 zira'in taqriba, ataupun kalau tidak dalam masjid, maka jarak antara imam dan makmum itu lebih kurang 300 hasta. Fi 300 zira'in, 300 zira' hasta takriban, lebih kurang. Jadi jika diukur dengan ukuran metrik sekarang, jadi lebih kurang 144 ke 150 meter. 144 hingga ke 150 meter. Itulah lebih kurang. Takriban, yang ini lebih kurang. Baik, syarat yang ke-7 yang kita akan bincangkan pada malam ni ialah syarat yang penting, iaitu apabila kita nak sembahyang berjamaah, antara perkara yang perlu di dalam sembahyang berjamaah, pertamanya, kalau kita berhimpun antara imam dan makmum itu duduk dalam masjid, dan situasi kedua selain daripada masjid. Baik, kalau di dalam masjid tidak ada apa-apa masalah, jauh macam mana pun di antara imam dengan makmum, jauh macam mana pun tidak ada masalah, sah. Contoh, kita ambil misal contoh masjid negara. Masjid negara yang biasa ramai orang pergi masjid negara. Kita masuk ke pintu bawah sekali, pintu mula-mula ni, kita masuk pintu belakang sekali ni. Sampai situ saja kita terus takbir Allahu Akbar, dan kita ikut imam yang duduk depan di mihrab ni. Jadi kalau dalam masjid, jauh macam mana pun antara kita dengan imam, sah sembahyang berjemaah tadi. Tidak disyaratkan jarak tertentu. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Apa benda? Seorang sahabat Nabi masuk ke dalam masjid. Kemudian bila dia masuk ke dalam masjid,
dia nampak Nabi SAW sedang rukuk, jemaah sedang rukuk. Lalu dia takbir di pintu masjid lagi, jauh lagi dengan Nabi depan tu, dia di pintu masjid dia takbir. Allahu Akbar, dia rukuk. Kemudian Sami Allah, kemudian lepas tu baru dia pergi sempurnakan saf. Lalu bila diberitahu kepada Nabi SAW, Nabi kata apa? Zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan pahala bagi kamu dengan sebab ketamakan kamu nak dapat pahala tu. Kan nak dapat pahala. Tetapi Nabi kata, wala ta'ud. Tapi jangan kamu buat lagi benda yang semacam itu tadi. Wala tu'id. Jangan kamu ulang lagi benda itu. Ada yu'idu, tu'id, wala tu'id. Jangan kamu ulang lagi benda itu tadi. Jadi Nabi SAW tak kata, semayang kamu tak sah. Jadi di situlah keluar hukum semayang walaupun tidak dalam saf, dia di luar saf berseorangan, semayang berjamaahnya sah. Begitu juga semayangnya jauh daripada imam, di pintu masjid lagi dia dah takbir, semayangnya sah. Kenapa? Kerana tempat itu masih di dalam masjid. Jadi di situlah diambil hukumnya. Jadi ulama kita mengambil hukum daripada kisah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam masjid di mana-mana saja sah. Syaratnya kita dalam masjid, tu imam dalam masjid. Cuma isunya adakah dapat pahala 27 berjemaah, itu saja isu. Tidak semestinya bila dia sah tetapi dapat pahala 27. Kadang-kadang sah tetapi tak dapat pahala 27. Jadi ulama kata dalam bab ini, contohnya Ibn Hajar, dia kata apa? Kalau dalam bab ini, dia tidak dapat pahala 27. Kerana cacat dari sudut saf. Dari sudut saf, cacat. Okey, tapi semayang berjemaahnya sah. Au fi salasimi'ati zira'in takriban. Kalau sembahyang itu dilakukan di tempat yang lain daripada masjid, maka jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Jadi tempat yang kita sembahyang selain daripada masjid, dia boleh berlaku 4 keadaan. Pertama, imam dan makmum di padang. Yang kedua, imam dan makmum di dalam bangunan, tetapi bangunan itu bukan masjid. Yang ketiga, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Yang keempat, imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Tak tahu pasal apalah tu imam duduk luar masjid ni. Kan? Tu imam kena halau ke apa? Tak tahu. Wallahu alam. Tetapi ada 4 keadaan. Jadi 4 keadaan ni, maka disyaratkan semua 4 situasi tadi, selain daripada imam dan makmum dalam masjid, maka disyaratkan mesti imam dan makmum tadi tidak boleh jaraknya melebihi 300 hasta. Dalam ukuran sekarang, maknanya lebih kurang 144 hingga ke 150 meter. Itulah jaraknya 300 hasta. Jadi, misal, kalau sembahyang di padang, di sini makmum, dan imamnya jauh ke depan. Tetapi antara imam dengan makmum tu tidak melebihi 300 hasta. Maka sah kita ikut dia walaupun jauh. Okey, itu di padang. Ataupun di bangunan, di dewan yang bukan masjid. Buat sembahyang jemaah ni di dewan. Tetapi makmumnya jauh. Makmumnya jauh daripada imam. Okey, makmum yang pertama, bukan kata sah panjang melengek sampai jauh. Tidak. Makmum yang pertama dengan imam. Makmum pertama dengan imam, jaraknya jauh. Tetapi tidak melebihi 300 hasta. Tidak melebihi 300 hasta, sembahyang tadi tetap sah. Sembahyang berjamaah tadi tetap sah. Akan tetapi, dan masalah ketiga, masalah ketiga, iaitu imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Jadi dalam masalah ketiga ini, jarak antara dinding masjid yang di depan makmum tadi, dinding masjid itu, dinding masjid dengan makmum, mesti tidak melebihi 300 hasta. Contoh, hari Jumaat, katalah hari Jumaat, masjid dalam penuh. Maka sebahagian jemaah
dia semayang di luar. Tetapi di belakang masjid ni katalah jalan. Dia tak semayang. Dia semayang jauh belakang. Tapi berimamkan dengan imam dalam masjid. Antara dinding yang terakhir masjid dengan dia yang pertama, saf yang pertama ini, di luar masjid, jaraknya tidak boleh lebih 300 hasta. Kalau lebih 300 hasta, maka tidak sah. Semayang berjemaah tadi, tidak sah. Dan Jumaat dia automatik tak sah kalau semayang Jumaat. Bila ada Jumaat tak sah, Jumaat pun tak sah. Jadi, yang semayang di luar masjid itu, kena ambil perhatian betul-betul. Yang jenis buat soft di luar tu, jauh daripada dinding masjid tu, kena tengok jaraknya tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Begitulah sebaliknya, di antara kalau terimam situasi yang keempat, terimam di luar masjid, makmum dalam masjid bersama, terimam yang luar masjid tu, dia tidak boleh jauh daripada dinding yang belakang ni, dinding belakang dia ni, dinding masjid tu tidak boleh jauh 300 hasta. Kalau jauh, maka tidak sah. Itulah 4 situasi, 4 keadaan yang mana disyaratkan ketika berjemaah duduk berkumpul di satu tempat. Selain itu, ada juga syarat yang lain lagi. Antara syaratnya yang lain, iaitu kalau bangunan tu selain daripada masjid, maka makmum tadi boleh terus pergi ke imam. Boleh, bukan nak suruh pergi, boleh. Tanpa ada halangan. Kalau ada halangan, terpaksa membelakangkan kiblat, maka tak boleh. Sebab itu, orang-orang yang sembahyang di atas hotel, di Masjidil Haram, di tanah haram, dia sembahyang di hotel. Imamnya duduk dalam masjid. Hotel tu bukan masjid. Maka dia masuk dalam situasi ketiga. Situasi yang ketiga, iaitu jarak tak boleh lebih 300 hasta. Okey, katalah tak lebih 300 hasta. Tetapi antara syarat tambahan untuk bangunan yang selain daripada masjid ialah kita boleh pergi terus pada imam tanpa membelakangkan ke kiblat. Tetapi bila kita duduk di atas, kita semua dalam bilik hotel, berimamkan imam dalam Masjidil Haram, maka kalau kita nak pergi ke imam, nak pergi masuk ke dalam masjid, maka kita kena pusing belakang, masuk lift, turun dan sebagainya. Hak tingkat atas. Hak tingkat bawah tak ada masalah, pasal dia boleh terus melalui jalan tu sampai ke tu imam. Maknanya tidak perlu membelakangkan ke arah kiblat. Ke kiri, ke kanan tak apa. Jadi jalan terus, kiri kanan tak apa. Tapi kalau pusing belakang, membelakangkan ke arah kiblat tak boleh. Ini kena ambil perhatian. Bangunan yang selain daripada masjid. Bangunan yang selain daripada masjid macam tu. Jadi sebab itu sembahyang di atas, di bangunan, di bilik hotel tingkat atas, berimamkan imam masjid Masjidil Haram untuk jemaah pergi umrah ni, berimamkan imam dalam Masjidil Haram, maka tidak sah. Kalau imam yang lain tak ada masalah, pasal imam tu dekat dengan dia. Tapi imam dalam Masjidil Haram dalam mazhab Syafi'i kita tidak sah. Okey, selesai. Itulah. Walaupun banyak lagi syarat yang berkaitan dengan bangunan ini, itu insya-Allah kita bincang, mungkin dalam, kalau ada soalan saya jawablah. Okey, dia kena baca kitab yang lebih besar sikit lagi, ada beberapa syarat yang lain. Syarat yang seterusnya, yang ke-8, wa an yanwiyal qudwata. Wa an yanwiyal qudwata awil jama'ata. Maksudnya makmum tadi hendaklah meniat qudwah, iaitu mengikut. Maknanya dalam takbir tadi dia kena niat mengikut. Okey, ataupun tak dalam takbir, tak apa, nanti saya huraikan lepas ni. Awil jamaah, ataupun niat berjamaah. Jadi itu contoh yang dia bagilah. Saja aku sembahyang fardu subuh mengikut imam, itu qudwah, ikut. Ataupun saja aku sembahyang fardu subuh berjamaah. Okey, berjamaah. Kalau berjamaah ni sah juga. Tapi niat untuk kali ni dia boleh untuk imam pun boleh, makmum pun boleh. Saya aku jadi sembahyang fardu subuh berjamaah, dia jadi imam pun boleh, disebut berjamaah. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat berjamaah, dia jadi makmum pun boleh. Tetapi mengikut tadi tak boleh, itu untuk imam saja. Kalau imam dia kena kata imam lah, ataupun berjamaah. Okey, itu contoh. Makmum tu boleh berlaku, mengikut imam, semua tu contoh-contoh sahaja. Baik. Sekiranya dia tidak niat dalam takbir, Allahu Akbar, tidak niat dalam takbir, sembahyangnya tetap sah lagi.
melainkan sembahyang yang 4 yang disebutkan malam tadi, iaitu kena niat dalam takbiratul ihram, iaitu sembahyang pertamanya sembahyang Jumaat, makmum kena niat dalam takbiratul ihram. Yang kedua, sembahyang yang diulang. Yang ketiga, sembahyang sembahyang jamak takdim sebab hujan. Dan yang keempat, sembahyang secara berjamaah. Yang ini kena niatnya dalam takbiratul ihram. Tapi selain daripada 4 yang kita bincangkan malam tadi, baik katalah dia sembahyang subuh, ni imam ada depan, tetapi dia terlupa Allahu Akbar, dia terlupa nak niat di dalam takbiratul ihram, adakah sah sembahyangnya? Sah sembahyangnya, tetapi dengan syarat dia belum mengikut lagi. Kalau dan juga belum lama lagi. Kalau dah lama tak sah juga. Contoh dia takbir Allahu Akbar, berdiri tu sekejap je dia teringat, dia terus niat. Okey, boleh. Tetapi kalau lama, Allahu Akbar, dah lama dah, dia duduk dah lama dah, agak lama pada adatnya, baru dia niat, itu pun tak boleh juga, tak sah. Ataupun dia belum mengikut lagi. Kalau dah mengikut pun Allahu Akbar, dia belum niat lagi, tak apa, sah lagi. Lepas tu baru dia teringat, baru dia niat. Tapi kalau dia dah start mengikut Allahu Akbar, tiba-tiba tu imam rukuk, dia pun rukuk tanpa niat mengikut imam. Jadi dia buat perbuatan imam tetapi tanpa niat, maka sembahyang tadi tidak sah. Okey? Sebab tu dia kata kena ada niat qudwah, mengikut, iaitu mengikut imam ataupun berjemaah. Jadi bukan semestinya ada di dalam takbiratul ihram. Yang mesti ada dalam takbiratul ihramnya adalah 4 sembahyang yang kita bincangkan malam tadi. Selain daripada sembahyang 4 ini, boleh di mana-mana pun boleh, dengan 2 syarat tadilah, belum lama dan belum start mengikut lagi. Kalau dah start, batal lah sembahyang, kerana kita ikut orang tanpa ada niat. Baik, yang seterusnya, yang ke-9, ayatawafaqa nazmu salatihima. Yang ke-9, syarat berjemaah yang ke-9, bahawasanya sembahyang kedua-duanya tadi bersamaan dari sudut sistem. Nazmu salatihima, sistem sembahyang tu sama. Apa makna sistem sembahyang? Di dalam sembahyang ni ada sembahyang yang sistem dia berbeza daripada sembahyang yang lain. Contoh sembahyang gerhana, dia tak sama macam sembahyang biasa. Sembahyang gerhana dia ada 2 rukuk, dia ada 2 qiyam pada satu-satu rakaat. Sembahyang jenazah dia tak sama macam sembahyang jenazah, tak ada rukuk, tak ada sujud. Baik. Gambar kadang-kadang blur, Ustaz. Macam mana blur? Kena beli kamera baru. Yang penting suara tak blur, tuan-tuan semua. Okey, baik. Baik, saya sambung. Jadi tuan-tuan semua, yang macam tu tadi tak boleh. Contoh kita sembahyang fardu subuh, syarat yang ke-10, syarat yang ke-9, syarat yang ke-10. Minta maaf, lain tadi tak apa clear. Syarat yang ke-10, alla yukhalifu fi sunnatin fahishatil mukhalafah, menyalahi imam pada sunat-sunat fahishatil mukhalafah. Kalau kita salah itu amat keji, itu maksudnya
Fahishatil mukhalafah ay al-mukhalafatil fahishah. Maksudnya, kalau kita tak ikut imam pada sunat-sunat ini, nampak keji dan nampak buruk sangat. Nah, okey, baik. Yang syarat yang ke-10 ini, tuan-tuan kena dengar elok-elok. Sebab dia agak payah sikit. Yang lain tu, yang mana? Di dalam sembahyang kita ni, dia ada 4 benda yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, sujud tilawah. Yang kedua tasyahud awal. Yang keempat, kunut. Ini tuan-tuan perlu hafal untuk perkara nombor 10 ni. Yang pertama, tilawah. Minta maaf tuan-tuan semua, line apa clear yang tadi. Baik, kita sambung kat sini ya. Masya Allah. Line tak apa clear. Ni pakai line-line pula Okey, baik tuan-tuan semua. Bagi sahabat-sahabat yang tulis soalan pada live tadi, tuan-tuan boleh tulis kat sinilah. Tulis kat sini balik. InsyaAllah dalam 10 minit lagi saya jawab. Soalan-soalan tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan tulis pada live yang sebelum tadi. Tuan-tuan tulis balik kat sinilah. Saya cuba jawab kat sini nanti, insyaAllah. Kat mana tuan-tuan saya berhenti tadi? Yang tuan-tuan apa benda tak dengar? Broadcast tak cantik tadi kat mana? Setakat mana sempat dengar yang saya syarah? Boleh respon tak? Syarat yang keberapa saya berhenti yang tuan-tuan sempat dengar? Saya duduk cakap apa-apa tapi tak perasan lain tak ada. Cuba tuan-tuan tulis. Syarat ke-10 ke ke-9? Ada siapa perasan saya berhenti setakat mana? Syarat ke-10? Yang sempat tuan-tuan dengar. Testing. Boleh dengar suara tuan-tuan semua? Boleh dengar ke? Cuba komen sikit dengar ke tak?
Okey, baik tuan-tuan semua. Tuan-tuan tulis kat sini lah soalan-soalan tadi. Apa-apa yang tuan-tuan tulis di live yang pertama tadi. Live pertama tadi dia punya line tak cantik, terbatal gitu saja. Jadi insya-Allah tuan-tuan ada soalan yang tuan-tuan tulis di sinilah. Okey, syarah yang saya syarahkan tadi telah habis semuanya, iaitu 11 syarat sah mengikut imam ataupun syarat sah berjemaah. Kemudian kita sambung kepada matan Safinatun Najah ni kepada perkara yang seterusnya, iaitu kata dia kata pengarang, faslun suwarul qudwati tis'un khams qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi rajulin wa qudwatu khuntha bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi khuntha wa qudwati imra'atin bi imra'atin. Fasal pada bentuk-bentuk mengikut imam. Ada 9 bentuk kesemuanya. Ada 9 bentuk mengikut imam. Okey. 5 daripadanya sah, 4-nya tidak sah. Yang 5 yang sah itu apa benda? Tasihu fi khamsin. 5 sah mengikut imam, iaitu qudwatu rajulin bi rajulin. Lelaki mengikut lelaki. Imamnya lelaki, makmumnya lelaki. Okey, sah. Yang kedua, qudwatu imra'atin bi rajulin. Perempuan mengikut lelaki. Okey, sah. Yang qudwatu khunsa bi rajulin. Khunsa mengikut perempuan. Khunsa ikut perempuan. Okey, baik. Ada permintaan supaya ulang syarat yang nombor 10. Katanya terberhenti di syarat nombor 10. Okey, kita ulang balik. Syarat nombor 10. Syarat nombor 10 untuk sah mengikut jemaah tadi, iaitu dia kata alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Jangan menyalahi imam pada sunat-sunat yang keji menyalahinya. Dalam sembahyang ada sunat yang kita tak sama dengan tu imam tapi tidak dianggap keji. Tidak dianggap teruk. Istilah fahisyah tu apa? Teruk lah. Teruk. Contoh tu imam baca subhana rabbiyal a'la. Kita baca zikir lain. Subuhun qudusun rabbul malaikatu waruh dalam sujud. Yang ini tidak dianggap sebagai menyalahi yang keji. Tidak teruk dipanggil menyalahi macam ni. Tetapi ada perkara-perkara yang dianggap sebagai menyalahi yang teruk. Menyalahi yang teruk ni macam mana? Okey. Misalnya yang pertama sujud sajadah. Sujud sajadah. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Maka dalam kes sujud tilawah ataupun sujud sajadah ini, kita tak boleh lawan imam sikit pun. Kalau tu imam buat, kita kena buat. Kalau tu imam tinggal, kita kena tinggal. Tak boleh kita langgar tu imam. Maksudnya kalau tu imam tak buat, dia baca ayat sejadah, dia tak buat, kita kata tu imam tak sujud sejadah pula. Dah baca ayat sejadah, tak sujud sejadah. Kita pun sujud. Tak boleh. Tak sah semayang kita. Sebab apa? Sebab kita langgar tu imam tu tadi. Langgar perbuatan sujud sejadah. Samalah kalau dia buat pun, kita tak buat, tak boleh, batal. Yang kedua, situasi yang kedua. Kalau situasi kedua, iaitu tasyahud awal. Tasyahud awal ni wajib kita ikut imam pada ketika imam tinggal. Kalau tu imam tinggal, kita kena tinggal. Itu saja. Kalau tu imam buat, kita diberi pilihan. Nak buat bersama dengan tu imam boleh, nak tinggalkan tasyahud awal dan terus bangun berdiri, tunggu tu imam pada rakaat yang ketiga pun boleh. Itu kes tasyahud awal. Kalau sujud sahwi, kita wajib ikut imam pada ketika imam buat.
Imam sujud sahwi, kita kena sujud sahwi. Tetapi kalau imam tinggal, kita boleh nak buat lepas imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tak baca sujud sahwi, tak buat sujud sahwi. Kita pun jangan bagi salam lagi, kita sujud sahwi. Itu boleh. 3. Yang keempat, ini tak ada masalah, kunut. Kunut, imam buat, boleh kita tinggal. Imam tinggal, boleh kita buat. Jadi kunut ni paling ringan. Kita boleh lawan imam. Tetapi kalau imam tak buat, kita boleh buat dengan syarat, kita sunat buat dengan syarat, kita sempat sujud bersama dengan imam di sujud yang pertama. Kalau tidak, tak sunat kita buat. Baik. Itu maksud dia. Jangan menyalahi imam pada sunat-sunat yang fahishah al-mukhalafah. Dan syarat yang ke-11, wa an yutabi'ahu, bahawasanya makmum tadi mengikut imam. Dengan makna takbiratul ihram imam, takbiratul ihram makmum kena selepas daripada takbiratul ihram imam. Dan juga perbuatan makmum tak boleh cepat daripada imam. Ini 2 rukun seperti yang kita bincangkan pada perkara yang membatalkan sembahyang dahulu sebelum daripada ini. Okey, baik. Seterusnya kita masuk pada fasal yang seterusnya. Bentuk-bentuk berjemaah. Baik, dia kata ada bentuk yang berjemaah ni, bentuk berjemaah ni ada 9. 5-nya sah, 4 tak sah. Yang sahnya yang pertama, lelaki mengikut lelaki. Itu sah. Imam lelaki, makmum lelaki. Okey, sah. Yang kedua, perempuan mengikut lelaki. Itu pun sah. Imamnya lelaki, makmumnya perempuan. Itu sah. Yang ketiga, qudwatu khunsa bi rajulin. Khunsa mengikut lelaki. Pun sah. Makmumnya khunsa, imamnya lelaki. Yang keempat, perempuan mengikut khunsa. Itu pun sah. Kenapa perempuan ikut khunsa sah? Sebab khunsa ni maksudnya orang yang tak pasti dia ni lelaki atau tidak. Dia ada 2 alat kemaluan. Kemaluan lelaki pun ada, kemaluan perempuan pun ada. Dan dia tak pasti lagi dia ni perempuan atau tidak. Tak tahu dia ni perempuan atau lelaki. Maksudnya, dia ada 2 alat. Kalau satu alat bukan khunsa, dia ada yang lelaki punya. Tapi dia tak tahu dia lelaki dengan perempuan. Itu bukan. Itu conflict identity, bukan khunsa. Ini dia memang ada 2 alat. Alat kemaluannya ada 2. Dan tak ada tanda lagi dia lelaki ke atau perempuan. Itu khunsa. Jadi perempuan ikut dia boleh. Sebab kalau dia lelaki, sah. Kalau dia perempuan, perempuan imam, makmum perempuan pun sah. Sebab tu perempuan boleh ikut khunsa. Yang keempatnya, qudwatu mra'atin bi khunsa. Yang kelimanya, qudwatu mra'atin bi mra'atin. Perempuan ikut perempuan. Itu pun sama juga sah. Yang tidak sahnya ada 4. Apa yang tidak sah? Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'atin, iaitu lelaki mengikut perempuan. Ini tidak sah. Tidak sah. Bukan kata mazhab Syafi'i saja, semua mazhab sepakat tidak sah lelaki mengikut imam perempuan. Yang kedua, qudwatu rajulin bi khunsa, lelaki mengikut khunsa. Tidak sah. Kenapa? Kerana khunsa itu ada kebarangkalian dia lelaki dengan perempuan. Kalaulah dia ni perempuan, boleh tak lelaki ni ikut perempuan? Tak boleh. Sebab itulah lelaki tidak boleh ikut khunsa. Yang ketiga yang tidak sah, qudwatu khunsa bimra'atin. Khunsa mengikut perempuan. Itu pun tidak sah. Sebab apa? Sebab khunsa ni ada kebarangkalian lelaki dan perempuan. Jadi kalau dia lelaki, dia ikut perempuan. Sah ke tak? Tidak sah. Sebab tu khunsa tidak boleh ikut perempuan. Yang keempat, qudwatu khunsa bi khunsa. Khunsa ikut khunsa pun tidak sah. Kenapa khunsa ikut khunsa tidak sah? Sebab kebarangkalian lelaki dan perempuan ada. Khunsa yang jadi imam, mungkin dia perempuan. Khunsa yang jadi makmum, mungkin lelaki. Jadi ada kebarangkalian itu tidak sah. Jadi ada 9 bentuk nak ikut makmum, imam. Ada 5 yang sah, ada 4 yang tidak sah. Okey? Kena tengoklah yang sah dan yang tidak sah. Ini mudah saja.
Tak perlu dihuraikan panjang, insya-Allah. Baik. Saya nak tamatkan setakat ini dulu, insya-Allah. Cuma sebelum saya tamatkan, saya nak sebut, sebab kadang benda ni orang nak tahu juga akhir zaman. Seorang budak yang dilahirkan dalam keadaan dua alat. Dia ada lelaki dan perempuan ada dua. Macam mana kita nak tentukan dia ni lelaki atau perempuan? Nak tahu dia ni khunsa ni lelaki ke perempuan? Dia ada dua alat khunsa lah. Tapi dia lelaki ke perempuan? Macam mana nak tentukan? Dia ada 3 cara. Okey, tambahan, ilmu tambahan saja. Cara yang pertama melalui kencing. Kalau dia kencing dengan anggota lelaki, alat lelaki, maka dia lelaki. Kalau dia kencing dengan alat kemaluan perempuan, maka dia perempuan. Kalau dia kencing dengan kedua-duanya, lelaki dan perempuan dia kencing, maka dilihat yang mana dulu dia kencing. Yang lelaki dulu ke, alat lelaki dulu ke, ataupun alat perempuan dulu. Kalau dia kencing menggunakan alat lelaki dulu, maka lelakilah dia. Kalau dia kencing menggunakan alat perempuan dulu, maka perempuanlah dia. Baik. Yang kedua, tanda yang kedua, mani ataupun haid ataupun mengandung. Kalau keluar mani mengikut kemaluan lelaki, lelakilah dia. Kalau keluar mani kalau keluar darah haid, perempuan. Kalau mengandung, perempuan. Baik. Bercanggahlah, katalah bercanggah. Budak ni, dia tiba-tiba dia keluar air kencing mengikut anggota lelaki. Okey, kita pun dah katalah dia lelaki. Bila cukup umur 12 tahun, dia keluar pula darah haid. Masya Allah, tak ada lelaki. Ini perempuan pula. Macam mana ni? Tak jelas juga lagi. Lalu macam mana? Lalu dia masih lagi khunsa. Jadi tak jelas lagi. Lalu kena pergi kepada step yang ketiga. Step dia yang ketiga apa benda? Maka kembali kepada perkataan dia selepas dia balik. Kita tanya dia lah lepas dia balik. Kita tanya dia. Awak ni cenderung nak jadi lelaki ke perempuan ni? Cenderung nak jadi lelaki ke perempuan? Maka dia kata saya ni cenderung nak jadi perempuan. Maka perempuanlah dia. Habis, selesai. Itu cara khunsa. Baik, insyaAllah. Malam besok, kita sambung tentang jamak takdim dan juga jamak takhir dan sembahyang qasar. Oleh kerana lain malam ni tak apa elok, saya ingat setakat dahulu. Soalan pun tak ada naik kat sini ni. Tak ada soalan. Ada tuan-tuan tulis soalan ke tak naik kat sini? Wallahu alam. Jadi di sini memang tak ada soalan. Di live tadi pun saya tak tahu, tak nampak tadi. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, sambungan dia malam besok insya-Allah, mudah-mudahan lain malam besok okeylah, insya-Allah. Kadang-kadang lain tak kuat ni, dia broadcast dia tak elok dan sebagainya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat setakat yang kita dapat kongsi pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada malam besok. Okey? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.